guys, kita jumpa lagi unggah sana unggah sini. Okey, hari ni kita berada di sekolah SJKC Subang. Okey, inilah dia salah satu sebuah sekolah vernacular di kawasan Subang. Okey, tujuan hari ni kita nak share berkenaan dengan berita yang hangat diperkatakan dalam minggu ni ya. Okey, berkenaan dengan berita daripada pensyarah prof yang amat terkenal ini dia. Okey, serba sedikit pasal pendapat daripada profesor ni. Yang mengatakan bahawa budak daripada sekolah vernacular di Malaysia ni, dia orang kurang menyebabkan kurangnya perpaduan di negara Malaysia. Okey, mana dia orang agak susah untuk integrasi dengan kita punya masyarakat, dan rata-rata semua boleh berbahasa dalam 3 bahasa, cuma dia kurang sikit kepada bahasa kebangsaan dan mereka lebih kepada bahasa ibunda mereka. Okay, di samping itu dia cakap juga rata-rata budak daripada sekolah vernacular ni, dia orang memandang rendah kepada kaum lain, khususnya kaum Melayu, dan ini agak senario yang tidak baiklah menurut pendapat daripada profesor ni. Jadi profesor berasa kewujudan sekolah vernacular ni dia menghalang tentang perpaduan, so di mana mereka tidak diasimilasi dengan masyarakat dan mereka hanya tumpu kepada kaum mereka sahaja. Okey, dan mereka itu siapa? Okey, mereka itu ialah sayalah di antara sekolah produk daripada sekolah vernacular. Dan untuk maklumat anda, di negeri Kelantan vernacular sekolah Chinese yang kita tahu, sebab saya juga adalah sekolah daripada vernacular Chinese Kelantan. Kita pun ada dekat dalam 15 sekolah vernacular di negeri Kelantan. Okey, dalam 3 buah tu ada di Kota Baru. Antaranya mungkin orang sini dia akan kenal sekolah Chongqing, sekolah Chonghua dan sekolah Peci. Okey, tapi apa yang kita nak bagi pendapat tu, anak Cina di negeri Kelantan boleh cakaplah dalam 90% yang akan masuk sekolah vernacular. Okey, dengan itu saya nak memberi pandangan daripada sudut anak Cina Kelantan yang bersekolah vernacular. So yang antara yang dia cakap tu, poin-poin yang profesor cakap tu ada yang kurang tepat yang saya rasanya. Sebab kenapa? Kita anak Cina Kelantan, yang pertama dalam perpaduan kita memang tak ada masalah. Okey, kita bergaul dengan orang Melayu, orang Siam, orang Cina, orang India, tak ada masalah. Makan sekali, kita boleh main sekali, dan dari segi integrasi memang tak betul lah kalau profesor cakap kecuali dia ada clause dia mengatakan kecuali orang Kelantan. Okey, dan betul kita sini boleh berbahasa 3 bahasa, dan dia cakap betul. Untuk maklumat anda, Cina Kelantan ni bukan setakat 3 bahasa kita boleh, kita mungkin lebih daripada 3 bahasa. Mungkin kita yang dimasukkan 3 bahasa tu antaranya adalah bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, bahasa Chinese dan bahasa English. Okey, manakala bagi orang Chinese Kelantan, dia akan lebih lagi bahasa penguasaan dia. Kita boleh lagi macam kecek sikit bahasa Sih pun boleh, ataupun kita pandai logat tempatan, kecek Kelantan, ataupun dialek-dialek macam kita banyakkan sini, kita Chinese Hokkien. Okey, dialek Hokkien, dialek Cantonese, itu pun boleh. Okey, jadi ini pun kurang tepat lah. So satu lagi yang dia mengatakan bahawa budak daripada vernacular ni dia pandang rendah kepada kaum lain. Bagi pendapat saya rasa tak betul. Saya rasa tak tepat. Sebab apa? Contoh, Malaysia berbilang kaum. Contoh, kita ada orang asing, orang luar. Okey, contoh ada orang Bangladesh, orang Rohingya. So kita mungkin akan minta dia tolong kita membaiki rumah. Yang tak pernah sekalipun kita memandang rendah kepada orang asing sekalipun, lagi nak cakap orang Melayu, betul tak? So secara semua ni saya rasa poin dia cakap tu mungkin betul, tapi bukan semua. Okey, mungkin dia kena cakap clause kecuali Cina Kelantan. Trend yang kita nampak ni sekolah vernacular ni adalah menjadi satu trend ya, di mana ibu bapa orang Melayu hantar anaknya, di mana trend dia meningkat. Dan kita tengok daripada dulu mungkin dalam 5%, dan sekarang ni kalau tak silap dia meningkat satu kelas tu dalam dekat 20%. Ya. So jadi kita nampaklah sekolah vernacular ni apa reaksi daripada
orang luar. Sebab sekolah vernacular ni dia tak terhad kepada satu golongan saja, dia memang open kepada semua. Of course, setiap benda yang ada dalam dunia ni, dia ada yang baik, pasti ada yang buruk. Apa dia kebaikan dan keburukannya. Okey, sekolah Cina ataupun sekolah Tamil vernacular, antara kebaikannya, antara kenapa alasan, antara sebab yang orang hantar anak ke dalam sekolah vernacular adalah kemahiran bertutur dalam pelbagai bahasa, di mana sini dia menekan daripada 3 bahasa, dan daripada segi mata pelajaran matematik dia akan lebih pandai, sebab matematiknya kita selalu diajar daripada kecil untuk menghafal. Contoh kita cakap cenfa piao. Di samping itu juga antara yang nilai yang bagus diajar dalam sekolah vernacular adalah falsafah daripada Confucius. Okey, kita tahu falsafah Confucius ni dia memang banyak dia punya sumbangan kepada dunia, antaranya negara China. Okey, negara China yang besar tu, apakah dia punya secret? Iaitu dia ada kaitan dengan falsafah Confucius. Bukan lagi setakat negara China, negara Korea, negara Vietnam, semua ada kaitan dengan falsafah Confucius. Okey, kita nak share sikit apa yang kita belajar falsafah Confucius di sekolah vernacular. Okey, contoh kita tahu ada macam nilai. Contoh kita cakap dalam bahasa Mandarin ada Xiao Ti Zhong Xing Li Yi Lian Ci. Okey, maksudnya apa dia? Xiao maksudnya hormat kepada orang tua, Ti antara dengan adik-beradik, Zhong kesetiaan kepada negara, kepada orang lain. Okey, dan macam-macam lagi nilai murni yang patut wajib belajar dalam sekolah. Oleh itu, apakah dia akan memandang rendah kepada orang lain? Cuba anda fikir apa yang keburukan pelajar sekolah vernacular. Okey, memang betul sekali yang keburukan yang cakap oleh Prof, memang dia kurang mahir dalam bahasa kebangsaan, betul. Dan dia lebih kepada bahasa ibunda dia, itu betul juga. Jadinya secara pendapat peribadi, kesimpulannya saya rasa mungkin ada baik Kementerian Pendidikan terima teguran, terima pendapat ni dengan hati yang terbuka, dan kalau boleh cari satu penyelesaian yang terbaik, jalan penyelesaian yang terbaik untuk negara kita juga. Okey, untuk anak-anak negara Malaysia, kita mahu kita menjadikan satu negara identiti yang disegani oleh orang ramai. Kita beri sedikit cadanganlah kepada kementerian supaya lebih kepada improvement. Okey, kita ada lagi ruang untuk peningkatan yang lagi banyak. Okey, contoh untuk memartabatkan bahasa kebangsaan, sekolah-sekolah SK bersama dengan sekolah vernacular, kita boleh adakan satu aktiviti bersama, okey, ataupun mungkin adakan pertandingan bersama. Contoh boleh membuat mingguan sastra, mingguan bahasa kebangsaan. Contoh mengadakan pelbagai pertandingan bersajak, okey, berpantun, ataupun membuat aktiviti bergotong royong bersama antara sekolah SK dengan sekolah vernacular. Itu pun dari segi integrasi memang dia banyak tolong sekali. Okey, ataupun kita bagikan free tuition kepada siapa-siapa murid-murid yang sekolah vernacular ni yang lemah dalam bahasa Malaysia. Kita bagi free tuition yang ekstra. Mungkin juga kita revamp balik ada beberapa subjek ni yang kita boleh tukar daripada bahasa ibunda kepada pakai bahasa Malaysia. Contoh mungkin subjek mathematics, okey, ataupun sains. Kita bertukar balik kepada bahasa kita, bahasa kebangsaan kita. Dan dengan itu, saya harap pandangan saya akan membawa benefit dan bukan dibuat sebagai bahan politik. Okey, sebab kita bukan involved dalam apa-apa politik. So apa yang kita harap supaya negara kita, negara Malaysia terus makmur dan lebih harmoni akan datang, dan untuk kemajuan kita bersama. So itu aja untuk hari ini, dan kita jumpa lagi next time. Okey, bye.